Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakim Ibn Muhammad Sabri dengan nombor matrik 270242. Saya akan membentangkan cadangan pendidikan saya yang bertajuk Impak Wabak Coronavirus terhadap sektor penghantaran makanan di Taman Suruja Rawang, Selangor. Pertama sekali, kita pergi pada bab 1 iaitu pengenalan. Coronavirus telah menyerang serata dunia pada tahun 2019 dan telah hampir melupakan semua sektor ekonomi, politik dan sosial. Ini telah menjejaskan kalangan pekerja penghantaran makanan juga. Dan lebih memburukkan lagi, di Malaysia kerajaan telah melakukan perintah kawalan pergerakan untuk menyuruh rakyat tidak keluar. Di dalam latar belakang kajian, kemunculan wabak coronavirus telah menjejaskan kebanyakan ekonomi rakyat. Pekerja penghantaran makanan menerima impak yang buruk akibat daripada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Kita pergi ke penyataan masalah. Okey, penyataan masalah yang kita dapat keluarkan adalah perintah kawalan pergerakan iaitu PKP telah menghadkan pergerakan orang awam. Sektor yang tidak penting diwajibkan bekerja di rumah dan segala aktiviti ekonomi telah terbantu. Wabak coronavirus telah menyebabkan pengangguran yang tinggi sehingga ramai di antara mereka yang mengambil inisiatif untuk bekerja dalam sektor penghantaran makanan. Kita pergi kepada persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian iaitu apakah golongan yang ramai mencuburi bidang perkhidmatan penghantaran makanan di Suruja Rawang. Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan perkhidmatan penghantaran makanan. Yang ketiga, apakah risiko yang dihadapi oleh pekerja penghantaran makanan sewaktu wabak COVID-19 ataupun wabak coronavirus. Kita pergi kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif yang kita fokuskan. Yang pertama adalah mengenal pasti latar belakang dan demografi pekerja dalam perkhidmatan penghantaran makanan di Taman Suruja Rawang. Yang kedua adalah mengkaji faktor penyertaan perkhidmatan makanan di Taman Suruja Rawang. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran penghantar makanan ketika bekerja sewaktu wabak coronavirus. Kepentingan kajian, terdapat 3 kepentingan kajian. Yang pertama, mengenal pasti latar belakang demografi pekerja. Yang kedua, untuk mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkhidmatan pekerja. Yang ketiga adalah cabaran penghantar pekerja sewaktu coronavirus. Seterusnya, kita akan pergi pada sorotan karya. Di dalam sorotan karya membincangkan berkenaan definisi-definisi konsep teori dan istilah-istilah yang bakal digunakan dalam menjalankan kajian. Bahagian ini menerangkan beberapa kajian lepas sebagai rujukan di dalam menjalankan kajian ini. Kita pergi ke 2.2 iaitu konsep kajian. Perkhidmatan penghantaran makanan dalam talian boleh didefinisikan sebagai platform perniagaan yang menyediakan perkhidmatan pesanan makanan, pembayaran dan pemantauan proses, tetapi mereka tidak bertanggungjawab dalam penyediaan makanan dan minuman. Wabak coronavirus makin meningkat dari tahun 2019 telah mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk sektor penghantaran makanan juga. Walaupun wujud permintaan yang tinggi terhadap perkhidmatan penghantaran makanan, tetapi masih terdapat cabaran yang perlu dilalui oleh mereka. Kita pergi pada 2.3 iaitu model kajian. Kita dapat 3 model yang kita dapat kumpulkan. Yang pertama adalah pengaruh sosial. Yang kedua, keselesaan dan kemudahan. Yang ketiga adalah kepuasan. Pergi ke 2.4 iaitu kajian lepas. Kajian lepas yang telah dilakukan oleh Ashiske pada tahun 2020 yang bertajuk A Study of Impact of Coronavirus on Home Delivery of Food Item and Through Delivery Platform. Kita pergi kepada 2.5 perbezaan dengan kajian lepas. Kajian saya membincangkan jurus ataupun fokus kepada golongan pekerja perkhidmatan penghantaran makanan saja, dan apa yang dibincangkan
berkenaan impak coronavirus terhadap hantaran makanan, faktor penyertaan dalam penghormatan pekerjaan ini, dan cabaran penghantar makanan ketika wabak coronavirus. Kita pergi kepada bab 3, iaitu metodologi kajian. Di dalam metodologi kajian akan membincangkan terperinci tentang hipotesis kajian, teknik kajian, sumber data, kaedah menganalisis kajian, instrumen kajian, dan skop kajian. Kita pergi pada hipotesis kajian. Terdapat 3 hipotesis. Dan hipotesis pertama, wujud impak wabak coronavirus terhadap penghantar makanan. Yang kedua, wujud faktor penyertaan dalam perkhidmatan penghantar makanan. Hipotesis ketiga, wujudnya cabaran dalam pekerjaan dalam sektor penghantaran makanan. Kita pergi kepada teknik kajian. Dalam teknik kajian, terdapat 3 bahagian, iaitu sumber maklumat dan data, kaedah mengumpul maklumat dan data, dan kaedah menganalisis maklumat dan data. Sumber maklumat dan data yang kita gunakan terdapat 2 sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah borang soal sidik tertutup, dan sumber sekunder yang digunakan adalah jurnal, buku, dan artikel. Di dalam kaedah mengumpul maklumat dan data, kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan, iaitu memilih sampel daripada populasi yang dikenal pasti. Dan di dalam kaedah menganalisis maklumat dan data, kami menggunakan kaedah deskriptif, kaedah yang mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk rajah, jadual, gambar agar mudah difahami dan lebih mudah dianalisis. Kita pergi pada 3.2.3, instrumen kajian. Bahan data yang digunakan adalah borang soal sidik. Di dalam borang soal sidik terdapat 4 bahagian. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, impak coronavirus terhadap pekerjaan penghantaran makanan. Bahagian C, faktor penyertaan dan perkhidmatan penghantaran makanan. Dan bahagian D, cabaran penghantar makanan ketika bekerja semasa wabak coronavirus. Seterusnya kita pergi kepada perisian komputer. Perisian komputer yang digunakan adalah Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word. Kita pergi kepada skop kajian. Di dalam skop kajian terdapat 3 bahagian, iaitu sasaran kajian, kawasan kajian, dan jangka masa kajian. Sasaran kajian meliputi responden dan sampel kajian. Responden yang kami pilih adalah responden daripada penduduk Taman Seroja, dan kami fokuskan kepada penghantar makanan di Taman Seroja sahaja. Kawasan kajian kami pilih adalah kawasan Taman Seroja, dan jangka masa kajian bermula Oktober 2021 dan tamat pada Disember atau awal Januari 2021 dan awal Januari 2022. Itu saja daripada saya. Terima kasih.